أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبحمده السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم عدد ما وسعه علم الله الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما تحب وترضاه وافتح لنا فتوح العارفين بك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke atas junjungan dan kasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga para keluarga, sahabat serta orang-orang yang senantiasa mencintai dan mengikuti jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalawatullahi wassalamuhu alaika sayyidi ya Rasulullah. Para sahabat sekalian, kembali berjumpa dengan saya Sultan Mujahidin dalam kajian adab dan akhlak berinteraksi dengan Al-Quran dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karangan Sayyidil Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami'i awliya'illahi s-salihin fid darain Allahumma amin. Masih lagi membahas tentang hukum menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu. Beliau berkata, "Thumma al-mufassiruna bi ra'yihi min ghairi dalilin sahihin aqsamun." Kemudian orang-orang yang menafsirkan Al-Quran dengan akalnya tanpa dalil yang sahih terbahagi menjadi beberapa bahagian. Minhum may yahtajju bi ayatin ala tashihi madhhabihi wa taqwiyati khatirihi ma annahu la yaglibu ala dhannihi anna dhalika huwa al-muradu bil ayah wa innama yaqsudu adh-dhuhura ala khasmihi. Di antaranya ada di antara orang yang berhujjah menggunakan satu ayat untuk membela mazhab dia dan tujuannya untuk memuaskan hasrat atau hati dia dalam berdebat. Walaupun sebenarnya dia tidak mengetahui dan tidak meyakini bahwa ayat itu sesuai dengan hukum yang telah atau bantahan hujjah yang dia gunakan. Maknanya dia menggunakan ayat ini suka-suka hati. Seperti yang saya pernah sampaikan, di Indonesia dulu ada satu parti, lambang dia itu pokok, pohon lah kan. Ya. Lalu kemudian saingan dia, lawan daripada parti itu, tak setuju dengan parti itu, tak setujulah dengan lawan dia kan. Dia mencoba nak mencari dalil daripada Al-Quran agar
menjauhkan masyarakat daripada nak undi pati itu. Lalu dia menakal satu ayat dalam Al-Quran, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Janganlah kamu mendekat kepada pokok ini, maka bila mana kamu mendekat, kamu akan tergolong sebagai orang-orang zalim. Lalu orang itu mengatakan, inilah satu di antara dalil larangan untuk mengundi pati yang berlambangkan pokok itu. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk mendekati pokok. Ini hukumnya dosa besar sebab menggunakan ayat untuk campaign, ya, campaign nak pilihan raya agar parti dia menang. Hukumnya dosa besar. Wa minhum may yaqsudu ad-du'a ila khairin wa yahtajju bi ayatin min ghairi ay yadhhara lahu dalalatun lima qalahu. Demikian juga ada orang yang menafsirkan Al-Quran menggunakan beberapa ayat untuk mengajak orang lain melakukan kebaikan. Tujuan dia bagus, tujuan dia betul dah, tetapi tersalah dalam menggunakan dalil itu juga dosa. Hukumnya dosa. Kalau nak ajak orang melakukan kebaikan itu ajak aja. Ya, tak payah kita menggunakan hujah-hujah yang tak sesuai dengan maksud dan makna sebenar. Sebab nak mengajak orang melakukan kebaikan ini kena menggunakan cara yang baik. Tak boleh kita suka-suka hati guna cara kita dengan tujuan baik. Walaupun tujuan kita baik, tapi cara pun kena baik. Sebab dalam kitab para ulama mereka berkata, apa dia? Al-ghayatu la tubarriru wasilah. Tujuan tak boleh tak membenarkan segala cara. Ya, tak boleh membenarkan segala cara. Sesuatu yang tujuannya baik, cara pun kena baik. Ya, jangan pula kita tukar, ya, atau kita guna tak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama. Janji tujuan oke, cara itu suka-suka hati. Nauzubillah, itu bukan cara yang diajarkan oleh Islam. Nah, nak melakukan sesuatu yang baik, cara pun kena, cara dan tujuan kena baik. Wa minhum man yufassiru alfadhahu al-arabiyyata min ghairi wuqufin ala ma'aniha 'inda ahliha. Demikian juga ada sebahagian orang yang menafsirkan Al-Quran dengan akal mereka. Ketika menafsirkan lafaz-lafaz Arab atau bahasa Arab dalam Al-Quran tanpa mengikut kepada makna-makna yang telah ditetapkan oleh para pakar bahasa Arab. Jadi dia membayangkan atau memahami makna bahasa Arab dalam Al-Quran itu mengikut kefahaman dia, tidak merujuk kepada referensi-referensi para ulama. Jadi bahasa ini tak boleh kita tafsirkan suka-suka hati bahasa Arab ini. Sebab kaedah-kaedah dia adalah merupakan kaedah yang telah pun pasti. Cara dia kita kena rujuk kepada kitab-kitab bahasa Arab, sama ada kamus ataupun kitab-kitab lughah yang lainnya. Kita tak boleh suka-suka hati nak guna akal kita untuk memahami istilah-istilah bahasa Arab dalam Al-Quran. Wa hiya mimma la yu'khadhu illa bis-sama'i min ahli al-arabiyyah. Dan ini merupakan di antara ilmu yang tidak boleh menggunakan ijtihad, tetapi memang kita kena menakalnya daripada orang-orang yang pakar bahasa Arab. Wa ahli tafsir, demikian juga pakar tafsir. Kabayani ma'anil al-lafzati wa i'rabiha, di antaranya adalah untuk memahami makna lafaz dan i'rab dia, kedudukan i'rab dia. Wa ma fiha min al-hazfi wal ikhtisar, demikian juga berkenaan dengan maksud yang ditimbulkan bila mana kata itu dibuang dalam satu susunan ayat. Jadi kan dalam bahasa Arab ini memang cukup unik. Ada istilahnya hazf. Hazf itu maknanya membuang kata. Kalau kita kan dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Melayu, bila mana satu susunan ayat kita kurangkan kata, satu di antara kata dalam susunan ayat itu akan mengurangkan maksud dan akan mengurangkan makna. Dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia macam itu. Semakin kurang kata dalam susunan ayat itu, maka maksud dan kandungan ayat itu akan semakin ringkas, akan semakin sempit, kan akan semakin terhadlah. Tapi kalau dalam bahasa Arab, terkadang-kadang dengan membuang satu kata itu akan semakin memperluas makna dan kandungan daripada ayat itu. Itulah satu di antara keunikan bahasa Arab.
Nah, bila mana kita nak menghazaf atau membuang satu kata, kita kena faham dulu. Ya, mengikut kaedah-kaedah bahasa Arab, agak-agaknya maksud apa yang akan ditimbulkan bila mana satu kata itu kita akan buang. Kita kena faham tuh. Jadi ada kaedah dia, nak buang, nak tetapkan satu kata dalam satu ayat itu ada kaedah dia. Kita tak boleh suka-suka hati nak buang atau menambahkan satu ayat, satu kata pun dalam satu ayat tuh, sebab akan mengubah maksud dan kandungan hukum. Ya, maksud dan kandungan hukum. Apatah lagi bahasa Arab yang digunakan oleh Al-Quran. Itu adalah bahasa Arab level ya pertama lah. Kalau ada istilah ya di atas daripada pertama itu mungkin itulah bahasa Arab. Sebab memang ianya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti yang saya cakap tadi, dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia, pengurangan kata dalam ayat akan mengurangkan maksud dan pengertian ayat itu. Tapi kalau dalam bahasa Arab, terkadang-kadang dengan mengurangkan satu kata dalam susunan ayat, dengan cara demikianlah maksud dan kandungan daripada ayat itu akan semakin luas. Nah, untuk mengetahui tentang bila kita dibenarkan untuk membuang satu kata dalam ayat ataupun menambah satu kata dalam ayat itu ada kaedah dia dalam bahasa Arab. Tak boleh suka-suka hati. Wal idmari wal haqiqati wal majazi wal umum. Demikian juga menyebut satu kata dalam bentuk kata ganti manusia, dhamir lah istilah dia. Ada satu kata, atau terkadang dalam satu ayat itu ada satu kata apabila kita sebutkan menggunakan isim zahir, maksud dia tidak akan sesuai dengan maksud sibak dan lihak daripada ayat itu. Ya, akan menimbulkan satu kerancauan, akan menimbulkan satu kekeliruan dalam pemahaman orang yang membacanya. Sehingga perlu ditukar kepada dhamir. Ya, kata ganti manusia, kata ganti orang kalau dalam bahasa Indonesia. Perlu ditukar ke kata ganti itu. Tujuannya apa? Untuk menyerlahkan, untuk menzahirkan maksud ya, ayat tersebut dan hubung kait dia antara ayat itu dengan ayat sebelumnya. Itu perlu kita pahami dalam ulumul Quran itu dipelajari. Ya. Wal idmari wal haqiqati wal majazi wal umumi wal khusus, demikian juga. Bila seseorang memahami ayat itu dalam bentuk hakikat itu maknanya bukan majaz, lawanan daripada majaz. Karena dalam Al-Quran banyak majaz. Maka kaedah-kaedah untuk memahami majaz dalam Al-Quran ini ada dalam bahasa Arab. Demikian juga apa perbezaan majaz dengan hakikat dalam bahasa Arab. Semuanya ada kaedah-kaedah, ada ilmu khas dia yang perlu dan wajib kita pelajari bila mana kita nak menjadi seorang pakar tafsir. Tapi masalahnya, ramai di antara kita, terutama di negara kita lah, ya, di Indonesia, Malaysia, Singapura dan lain sebagainya, dia masuk university, ambil pengajian tafsir, pengajian tafsir lah tu. Masya Allah, dia cakap pasal tafsir itu seolah-olahnya macam seorang mufassir lah, macam ulama tafsir macam itu kan. Tapi ternyata dia tak boleh baca kitab kuning, tak boleh baca kitab botak lah dalam bahasa Indonesia, kitab gundul. Ya, kita pun pening kan. Macam mana dia boleh menafsirkan Al-Quran, baca kitab-kitab Arab pun tak boleh. Nah, di sini akan menimbulkan satu masalah besar. Sebab sehebat apapun seorang menyampaikan penafsiran Al-Quran, bila mana dia tak mampu mengembalikan penafsiran itu kepada kitab-kitab para ulama, maka penafsiran itu dianggap sebagai penafsiran yang keliru walaupun penafsiran itu betul sesuai dengan maksud sebenar. Itu kata para ulama. Kekeliruan yang berlaku pada diri dia adalah menafsirkan Al-Quran tanpa adanya kepakaran. Ya, tanpa menguasai perangkat-perangkat yang boleh kita guna untuk menafsirkan Al-Quran. Dan itu banyak berlaku kan, mohon maaf lah. Ya, banyak berlaku. Allahu Akbar. Saya teringat dulu masa belajar lah, ambil master dulu. Ada seorang profesor, saya tak perlu sebut nama sebab dia adalah guru saya.
Kepakaran beliau itu usul fiqh. Ada pengajian, ada kelas, ya kan? Ada kelas bersama beliau. Dan dalam kelas itu kebanyakan yang ambil master itu adalah sahabat-sahabat dan kawan-kawan kita yang pernah belajar ke luar negara, sama ada Mesir, demikian juga Yaman. Seorang pensyarah ini, guru saya, guru kami lah, mensyarahkan tentang usulul fiqh. Lalu beliau tak bersetuju dengan pandangan para ulama, para imam-imam besar lainnya. Beliau cakap, menurut saya pendapat ini tak betul. Yang betul adalah pendapat saya ini. Menurut akal saya, pendapat saya ini yang betul. Manakala saya dengar itu, saya rasa pelik lah kan. Kenapa pula dia menyandarkan suatu hukum itu mengikut akal dia? Masalahnya pula dia tak sebutkan kaedah atau satu dalil pun yang bagi sokongan ya, untuk membenarkan pendapat dia. Semua pelajar senyap, tak ada yang komplain lah kan, tak ada yang bagi komen. Saya pun berpikir, kalau sekiranya semua diam, senyap, tak ada yang berani komplain, tak ada yang berani bagi komen, takut-takut nanti seluruh pelajar itu menyangka atau menganggap bahwa apa yang disampaikan Prof tuh, ya, pensyarah itu betul. Saya tunggu. Ternyata tak ada yang berani angkat suara, tak ada yang berani yang komplain. Ya, saya pun sebenarnya malu dan segan, bercampur takut lah kan. Sebab tua sangat, umur dah pada masa itulah. Kalau sekarang mungkin 80 tahun, masa itu 70 tahun lebih. Ramai pelajar nih. Ya. Atau saya tunjuk tangan, Prof, ya, mohon maaf, bukan saya nak memandai-mandai, bukan saya nak tunjuk saya ini pandai tak. Saya setakat nak bagi klarifikasi lah, nah bagi pandangan seperti mana apa yang kami belajar bersama guru-guru kami masa belajar ke Mesir dulu, berkenaan dengan ayat Prof itu yang mengatakan bahwa yang menyalahkan para ulama, para imam mazhab dan para imam-imam besar lah macam itu. Lalu kemudian menyandarkan satu hukum itu kepada akal Prof. Saya cakap macam itu, mohon maaf. Ya, saya jelaskanlah, saya terangkan. Ya, bukan saya memandai-mandai, saya cakap macam itulah. Saya setakat nak menyampaikan apa yang pernah kami terima daripada guru-guru kami. Saya cakap macam ni, mohon maaf Prof. Kedudukan akal dalam Islam itu cukup dihormati, sangat dimuliakan. Tetapi kita kena paham bahwa penggunaan akal dalam hukum hakam atau dalam beristimbat hukum itu ada kaedah-kaedah yang perlu difahami oleh akal dan dijadikan sebagai alat untuk memahami hukum. Kita tak boleh setakat menggunakan akal tanpa melihat kepada wahyu, melihat kepada dalil Al-Quran dan hadis. Apa yang Prof cakap itu tak betul, saya cakap macam itu tak betul. Sebab sepandai apapun seseorang menggunakan akal dia, akal kena tunduk kepada wahyu. Ditundukkan oleh wahyu lah daripada Al-Quran dan hadis macam itu. Jadi ketika mana Prof tadi cakap para imam menyalahkan para imam, lalu kemudian Prof mengatakan bahwa pendapat Prof lah yang betul tanpa menyebutkan dalil, tanpa menyebutkan kaedah-kaedah, prinsip-prinsip dalam istinbat hukum, maknanya seolah-olah Prof menganggap bahwa diri Prof lebih hebat dibandingkan imam-imam itu. Ya, dan itu tak boleh. Kita tak boleh buat macam itu, apatah lagi kita tak faham tentang dalil, tak faham tentang kaedah-kaedah dan sebagainya. Para pelajar yang lain pun terkejut lah kan, sebab pada mulanya saya banyak diam di dalam kelas itu. Ya, tiba-tiba aja saya angkat suara kan. Saya nampak Prof itu mungkin hati dia tergores lah, sakit. Mananya tersinggung lah hati dia, tapi saya tak kisah pun, sebab saya bukan tujuan saya bukan nak tunjuk yang saya ini pandai, na'udzubillah, saya pun masih pelajar lagi ya, tapi setakat saya nak sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Prof itu tak betul. Lalu kemudian Prof itu cakap, itulah pendapat saya ya. Orang boleh terima ataupun tak terima, tak ada masalah ya. Lalu beliau cakap, perdebatan kita dalam permasalahan ini setakat dalam kelas je, jangan bawa keluar.
Jangan bawa keluar, namanya jangan bergaduh kat luar dalam kelas aja. Sebab kita sedang belajar lah kan, ada kelas. Ya. Lalu kemudian beliau meneruskan pengajian atau kuliah itu, ya, kelas tuh. Tapi saya nampak beliau semakin ragu lah nak mengeluarkan pendapat itu, mungkin sebab dia ada sadar bahwa tidak semua pelajar atau mahasiswa itu boleh menerima pandangan setiap pensyarah. Beliau mula menyampaikan sesuatu itu macam kurang keyakinan diri lah, kurang percaya diri. Nah, saya pun risau juga kan, sebab beliau ini adalah pensyarah senior. Saya tak perlu sebut nama. Bila mana masa nak tulis tesis itu, saya bincanglah dengan pihak university tentang pensyarah mana yang sesuai untuk apa dia membimbing saya dalam penulisan tesis itu. Ya. Lalu pihak university tunjuk profesor itu kan, kamu pernah dibawa prof nih. Oh, saya terkejut sangat kan. Ya, kita pun tak boleh nak tukar pembimbing sebab pada masa itulah, ya pada masa itu beliaulah yang dikira sebagai pensyarah senior yang paling pakar lah macam itu kan. Saya pun risau, takut nanti tulisan saya, tesis saya ini banyak masalah lah macam itu. Apatah lagi hari itu beliau pernah saya debat kan. Ya, alhamdulillah. Saya datanglah ke rumah beliau, saya minta maaf. Saya cakap mohon maaf Prof. Hari itu masa kita berdebat dalam kelas itu saya tak ada niat pun nak bergaduh sebenarnya. Saya setakat nak sampaikan apa yang beliau cakap. Tak ada masalah pun, biasa aja. Sebab beliau menjadi pensyarah ini dah puluhan tahun kan, dia cakap itu biasa. Dan saya pun suka bila mana ada pelajar yang berani cakap macam itu kan. Ya. Terus saya minta izin lah, macam mana nih Prof? Prof sebagai pembimbing tesis saya boleh bimbing ya? Oh, saya akan bimbing kamu, kata beliau. Ya, tulis dia, lepas tu hantar nanti tulisan itu. Ya, saya tulis sudah, alhamdulillah tak ada masalah walaupun sedikit. Ya, maknanya beliau memang matang lah, beliau itu dewasa, bukan setakat dewasa, memang dah tua dah kan, maknanya tak ada dendam dalam hati. Tak ada satupun kesulitan atau masalah yang berlaku dalam penyusunan tesis saya itu, beliau mudahkan semuanya, alhamdulillah. Nah, apa yang saya nak sampaikan? Yang saya nak sampaikan adalah bila mana seorang menyampaikan sesuatu tanpa ilmu itu adalah seolah-olah dia sedang menjadikan akal sebagai panduan utama, dan itu adalah sesuatu yang buruk dan hukumnya haram, seperti mana yang disebutkan oleh Sayyidil Imam An-Nawawi radhiyallahu taala dalam kitab ini. Ya. Subhanallah, Prof itu ya, umur dah sekarang 80 tahun dah, lebih 80 tahun, tapi semangat beliau nak mengajar luar biasa. Wal ijmali wal bayani wat taqdimi wat ta'khir, demikian juga penggunaan ayat menggunakan susunan ijmali. Ijmal maknanya secara global. Ya, demikian juga wal bayan. Ya, ini kita pelajari dalam ilmu ilmu balaghah lah. Wat taqdimi wat ta'khir, demikian juga mendahulukan dan mengakhirkan satu kata. Terkadang-kadang macam ni, kita kena faham juga. Saya setakat nak bagi tahu sikit je. Maf'ulun bih atau objek maf'ul istilah dia, sesuatu yang menjadi tumpuan suatu activity, objek maf'ulun bih maksud dia. Terkadang-kadang diletak di awal, terkadang-kadang diletak di akhir dalam penyebutan lah, dalam penulisan. Nah, masing-masing peletakan ini mempunyai maksud dan mempunyai makna yang berbeza. Dan itu kita kena faham ketika mana kita menafsirkan Al-Quran. Contoh misal, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berbeza bila mana kita mengatakan na'buduka wa nasta'inu bik atau wa nasta'inuka. Walaupun secara zahir dalam terjemahan sama aja. Hanya engkaulah, kepadamulah saya saya menyembah, dan hanya kepadamu juga lah saya memohon pertolongan. Dalam terjemah sama aja. Tetapi berkenaan dengan hukum hakam yang akan ditimbulkan nanti berbeza. Demikian juga berkenaan dengan hikmah dan juga rahasia yang ada pada susunan ayat itu. Dan itu setakat difahami oleh para pakar tafsir. Itu yang perlu kita ketahui dan perlu kita pahami agar kita tak suka-suka hati nak menafsirkan Al-Quran.
Moga-moga message ini sampailah kepada ustaz-ustaz, kepada para pensyarah dan lain sebagainya yang mengajarkan tafsir tanpa kepakaran dalam ilmu tafsir, terutamanya bahasa Arab, nahwu, shoroh, balago dan sebagainya. Dia kena belajar, apatah lagi dan menjadi pensyarah dah. Tapi ramai saya jumpa pensyarah, alhamdulillah saya pun bekas pensyarah kan, tapi ya pensyarah kontrak lah. Saya ada pengalaman mengajar. Saya ramai jumpa dengan para pensyarah, sama ada yang ada PhD, demikian juga ada profesor kan. Saya nampak pakar tafsir, pakar hukum itu kebanyakannya di negara kita lah, kebanyakannya bukan pakar pun sebenarnya. Sebab baca kitab Arab pun tak boleh, Quran pun tak hafaz, hadis-hadis pun tak hafaz dan lain sebagainya. Bukan kita nak menghina mereka, tak. Saya setakat nak bagi tahu agar kita tidak menganggap bahwa mereka itu adalah orang-orang yang lebih hebat dibandingkan para imam. Dia orang itu malah budak-budak pondok lagi pandai. Mohon maaf, malah budak-budak pondok lagi pandai. Sebab kita di pondok kita memang belajar bahasa Arab, mulai daripada nahwu dia, shoroh dia. Demikian juga kita belajar tatbik. Tatbik itu maknanya belajar praktikal lah, praktikal membaca di hadapan guru. Jadi sepakar apapun seseorang dalam ilmu nahwu dan shoroh, demikian juga ilmu-ilmu yang lain, kalau tak pernah baca di hadapan guru, tak pernah didengar oleh guru, tak pernah dibetulkan oleh guru, maka bacaan dia mesti banyak yang salah, mesti banyak yang silap. Adapun kita belajar ke university, kita belajar belajar hukum itu daripada kitab-kitab terjemah. Saya paham sebab saya pernah lama duduk di kampus kan. Saya 2 tahun dulu jadi pensyarah. Saya tengoklah, oh inilah yang merosak ajaran Islam di tengah-tengah masyarakat. Sebab orang yang tak pakar menyampaikan hukum, orang yang tak pakar menafsirkan Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, nanti para jamaah sekalian yang punya anak, punya cucu ke, sebaiknya, seeloknya hantar dia orang masuk belajar ke pondok. Sebab di pondok itu dia orang menghafaz Al-Quran, belajar bahasa Arab, belajar baca kitab, belajar fardu ain dan lain sebagainya. Bagi dulu asas kepada diri dia orang itu, asas yang betul, asas yang kukuh lah. Bahasa Arab, Quran, hadis dan lain sebagainya, akhlak dan akidah dan lain sebagainya. Bila mana dah kukuh dah dalam jiwa mereka, nak sambung belajar ke mana pun tak ada masalah. Ke university mana pun tak ada masalah. Tapi kalau tak ada asas yang kuat, lepas tu dia orang masuk university, wah bahaya. Cukup teruk apa yang akan berlaku. Dan itu banyak berlaku lah, banyak terbukti lah. Saya ramai sahabat, ramai kawan pensyarah, tapi kesian, bukan kita nak tunjuk diri, na'udzubillah. Tapi itulah amanah ilmiah, kita kena sampaikan juga. Kita kena sampaikan. Kalau sekiranya saya dibagi 2 pilihan, saya dibagi satu di antara 2 pilihan. Saya nak dengar pengajian budak pondok, lulusan pondok kan, yang tak pernah belajar ke university, ataupun seorang profesor yang tak pernah belajar ke pondok tapi dia mempunyai kepakaran tafsir misal, atau mempunyai kepakaran fiqh misal. Saya akan pilih budak pondok ini. Saya akan pilih budak pondok ini untuk duduk mendengarkan kuliah dia. Macam itu, untuk duduk mendengarkan ceramah dia. Sebab apa? Budak pondok ini ilmu dia jelas kan. Dia ada guru, belajar bahasa Arab, nahwu, shoroh, balago, demikian juga belajar akidah, belajar fiqh, belajar tarikh, belajar tafsir, hadis dan lain sebagainya kan. Ini pula tak pernah mondok. Memang dia belajar ke university, tetapi masa dia belajar itu cukup ringkas, singkat. Kita tahulah belajar ke university terkadang pensyarah ini datang setakat borak-borak aja, setakat bergura-gura, lepas itu bagi tugas. Awak kena cari judulnya, kena cari tentang perkara ini, buat kajian. Macam tu je kan. Saya paham sebab saya lama duduk ke kampus. Dan itulah yang menyebabkan saya lari daripada kampus. Coba saya nampak kesan tak ada. Kesan tak ada. Lepas itu pula kalau budak pondok jelaslah ada sanad dia kan. Duduk talaki, lepas itu memang dia fokus. Dia orang fokuslah belajar agama itu mulai daripada jenjang atau peringkat yang paling rendah. Tersusunlah macam itu. Dia orang belajar Al-Quran. Adapun yang setakat
belajar ke university tanpa pernah belajar ke pondok itu ya, teruk sangat. Nah, kalau sekiranya saya dibagi pilihan, adakah nak ikut dengar kuliah atau ceramah budak pondok ini, budak pondok di Malaysia ini dipanggil budak pondok kan, ataupun profesor nih tapi tak pernah mondok, saya akan pilih budak pondok. Saya akan hormat kepada dia, saya akan suka, saya akan dengar ceramah dan kuliah dia dibandingkan profesor. Bukan kita nak merendahkan profesor, bukan kita nak merendahkan universitas, saya tak merendahkan. Tapi saya setakat nak bagi tahu bahwa pondok itu lagi hebat dibandingkan universitas. Pondok itu lagi hebat dibandingkan universitas. Ya. Kalau ada orang yang tak puas hati, silalah, tak ada masalah pun. Sebab saya lama duduk ke university, saya menjadi pensyarah dalam 2 tahun. Ya tak lama sangat lah. Tapi saya lari sebab apa? Saya nampak bukan dunia saya lah, bukan tak sesuai dengan jiwa saya. Saya lari lah, saya berhenti. Tak ada kesan langsung. Datang jumpa dengan pensyarah itu terkadang bergurau-gurau, lepas tu bagi tugas kan. Ini tugas kamu, ini tajuk dia, cari bahan-bahan dia, lepas tu buat kajian. Budak-budak nih, pelajar-pelajar nih, tak ada asas lagi. Kenapa pula terus kita nak bagi tugas kepada dia untuk buat kajian tentang satu perkara? Dia orang nak buat kajian menggunakan apa? Menggunakan otak atau akal yang kosong itu kan? Tak boleh lah. Isilah dulu ilmu kan. Nah, tetapi yang lagi sempurna itu adalah bila mana ada seseorang yang belajar pondok, apatah lagi sampai 10, 12, 13 tahun kan, lepas tu sambung belajar ke university, mesti best, hebat. Dia ada ilmu yang dalam, yang kukuh dalam jiwa, lepas tu dia juga pandai nak menyampaikan ilmu itu. Barulah sempurna. Ya, macam tu. Tapi ramai juga lah, alhamdulillah. Dia pensyarah yang mula-mula pernah belajar lama kat pondok. Nah, kalau itu memang sempurna lah itu kan. Itu memang best lah. Tapi kalau tak pernah belajar pondok, lepas tu setakat belajar ke university, ambil dia pengajian tafsir, usulul fiqh, belajar belajar akidah, ambil falsafah dan lain sebagainya tanpa adanya asas kepakaran yang mumpuni, yang kuat, maka bahayalah ilmu dia itu. Bahaya. Kena kuat asas dulu. Bila mana asas dah kuat dah kukuh nak sambung belajar kat mana-mana tempat pun tak ada masalah. Nak sambung belajar misal kat luar negara, ke Amerika misal, ke Australia, tak ada masalah sebab dah kukuh dah kan. Ilmu dia dah sebati dah dengan jiwa dia. Tapi kalau tak pernah belajar pondok, walaupun dia profesor, walaupun dia ada PhD, tapi saya kurang yakin dengan ilmu dia. Sebab dia belajar mengikut akal aja, suka-suka hati, tak ada guru, ya, tak pernah bersemuka dengan tok guru, tak ada sanad ilmu, ya kan? Tak pernah bertalaki, tak ada jenjang, jenjang itu maknanya belajar tak tersusun. Belajar itu kan kalau dalam Islam dimulakan dengan Al-Quran dulu. Ya, saya nak bagi tahu lah supaya kita faham. Jadi sistem pembelajaran atau manhajut ta'lim dalam Islam itu ada beberapa peringkat. Ya, al-marhalatul ula, peringkat yang pertama adalah marhalatul hifz. Ya, peringkat menghafaz. Sama ada menghafaz Al-Quran, menghafaz hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, demikian juga menghafaz kitab-kitab matan. Dan itu berlaku di pondok-pondok terutamanya Kak Jawa, Indonesia lah. Kak Jawa macam tu, budak-budak kecil yang masuk masuk form 1 kan, tingkatan 1 itu, dia orang tak terus belajar bahasa Arab, dia orang tak terus baca kitab kuning tak, dimulakan dengan menghafaz dulu. Sama ada menghafaz Al-Quran, menghafaz hadis, demikian juga menghafaz matan-matan kitab para ulama. Ya, kalau nahwu itu sekurang-kurangnya matan jurmiyah lah kan, pada peringkat yang pertama, peringkat awal. Nanti ke atas tuh dia orang menghafaz alfiyah, imriti dan lain sebagainya. Usulul fiqh dia orang hafaz matan waraqat, ya, waraqat karangan daripada Imamul Haramain Al-Juwaini, guru kepada Al-Imamul Ghazali. Demikian juga ilmu-ilmu yang lain dia orang hafaz dulu. 1-2 tahun itu adalah masa menghafaz. Menghafaz Al-Quran, menghafaz hadis, menghafaz kitab-kitab matan. Ya, itu peringkat pertama, 1 dan 2 tahun lah macam itu. Bila mana dia orang dah hafaz dah, lepas itu barulah masuk pada peringkat yang kedua,
ya, memahami dan mempelajari apa yang dia orang hafaz. Ya kan, belajar bahasa Arab, belajar nahu, belajar sorof, dia orang dah ada matan dah. Dia hafaz matan dah kan. Jadi senang nak memulakan pelajaran itu. Sebab dia orang dah hafaz dah. Demikian juga nak belajar tafsir, seseorang dah hafaz Al-Quran senang sangat. Adapun bila mana belajar tafsir, tapi dia tak hafaz Al-Quran langsung, atau setakat beberapa surah aja, surah-surah pendek, macam mana nak paham tentang tafsir? Tafsir itu kena ada hujah kan? Tafsir itu kena ada dalil. Bila mana dia orang dah belajar, memahami apa yang dia orang hafaz itu, bersemuka dengan guru, pada marhalah seterusnya itu adalah marhalatut tatbiq, istilah dia. Marhalah penerapan ataupun aplikasi, pengamalan, praktikel. Mari sini. Awak dah hafaz dah matan ni, awak dah pernah belajar kaedah-kaedah dia, mari sini. Duduk hadapan saya baca. Saya nak tengok, saya nak dengar cara awak baca itu betul ke tak? Nah, dia akan bacalah, saya dengar, tok guru dengar. Oh bagus. Salah nih. Kenapa awak baca macam ni? Ya, awak ada hujah ke? Murid itu cakap, adalah. Sebab saya hafaz Alfiyah misalkan, dia sebutlah mubtada, kaedah mubtada macam ni. Kata guru dia, oh pandailah awak. Awak boleh jawab dengan betul. Itulah cabaran daripada guru kan, nak mencabar je, menguji adakah murid ini betul-betul faham tentang apa yang dia baca. Demikian juga seterusnya. Usul fiqh pun macam tu, tafsir juga macam tu. Nah, bila mana dia orang dah menghafaz tadi kan, lepas tu dah belajar, dia orang belajar teori, lepas tu dah belajar penerapan ataupun tatbiq, ya, praktikal membaca di hadapan guru. Lalu marhalah seterusnya atau peringkat seterusnya, saya akan coba dia, saya akan uji dia. Mari sini. Oke. Awak dah belajar dah hafaz, lepas tu dah tatbik, dah praktikal baca di hadapan saya. Sekarang ujian awak sekarang adalah coba kamu belajar untuk mengajar. Saya nak tengok. Coba kamu mengajar di adik-adik kelas kamu itu, maknanya ya, junior kamu itu, coba kamu mengajar. Saya nak tengok cara kamu menyampaikan ilmu itu macam mana. Syekh itu duduklah untuk guru itu. Oh mantap. Sang murid ini ada keyakinan diri sebab apa? Dia hafaz. Dia dah praktikal dah belajar dah, ya kan? Lepas itu Syekh akan tengok, tok guru akan tengok. Oh ini memang ada kepakaran sesuai untuk menjadi seorang dai. Ya pendakwah lah, maknanya menyampaikan dakwah. Oke, awak mari sini. Ini belum tak siap lagi, ini ujian nih. Ya, marhalah dia. Ya, peringkat pembelajaran dia tak siap lagi. Oke. Bulan Ramadan ini saya akan hantar kamu, ya saya akan utus kamu ke kampung sana itu, ke hujung itu, ke pulau seberang itu untuk berdakwah. Saya bagi masa kamu untuk berdakwah selama 1 bulan. Saya nak tengok, adakah kamu telah mampu untuk menyampaikan ilmu itu kepada masyarakat. Kalau kepada para pelajar senang je sebab tiap-tiap hari jumpa kan. Sekarang saya utus kamu untuk pergi berdakwah ke kampung tuh. Pulau seberang. Saya nak tengok adakah kamu telah mampu untuk menyampaikan ilmu dan dia mengajarkan akhlak kepada masyarakat. Ya. 3-5 orang dihantar. Ya. Dah sebulan dah balik pondok. Ada evaluasi. Evaluasi maknanya meminta pertanggungjawaban, meminta hasil kerjalah, pembuktian. Hari itu apa yang awak telah sampaikan kepada masyarakat? Apa respon daripada masyarakat? Ya, guru akan tanya tuh, macam ni. Oh, maknanya saya akan menilai, guru akan menilai. Oh, ini dah cukup dah kepakaran dia, dah pakar dah. Ya. Bila mana dah sampai pada peringkat itu, walaupun dia tak pernah belajar ke university, mesti dia lebih pandai, lebih faham, lebih pakar dibandingkan orang yang tak pernah mondok. Itulah susunan pembelajaran atau manhajut ta'lim dalam pondok-pondok yang ada di Indonesia, terutamanya di Jawa. Ya, macam itu. Adapun peringkat-peringkat yang saya sampaikan tadi, kita tak menemui, tak jumpai kat university, tak jumpai. Ya. Kalau ada orang cakap, "Alah Ustaz, tipu." Adalah Ustaz. Mana ada? Tunjuk ya satu university yang buat macam itu, tak ada.
Tak ada. Saya pengalaman lah, sebab saya pernah lama university kan. Kalau ada orang yang tak puas hati itu tak apa, tak ada masalah. Ya kita sedang berbicara tentang dunia pendidikan, sistem pendidikan, ya kan, manhajut ta'lim. Macam itulah yang diajarkan oleh Azhar pun macam itu. Ya, kami belajar ke Azhar juga macam itu dulu. Bukan setakat baca terjemah, lepas itu pula susun makalah atau makalah kan, susun tesis tanpa adanya dasar kukuh ya dalam jiwa kita. Itulah yang banyak merosak sebenarnya. Mohon maaf lah kalau sekiranya ada para pensyarah yang dengar ya, dan tak puas hati, mohon maaf lah, bukan saya nak merendahkan, bukan saya nak menghina para pensyarah, sebab saya pun bahagian daripada mereka kan, saya paham tentang dunia itu. Ya, kalau sekiranya saya menghina mereka, maknanya saya pun menghina diri saya, sebab saya pernah dululah bekas ya, bahagian daripada mereka. Ya, saya setakat nak bagi tahu bahwa institusi pondok itu luar biasa. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia ada satu ungkapan dalam bahasa Indonesia itu, tak mondok, tidak keren. Maknanya orang yang tak pernah mondok itu tak best. Macam itu. Ya. Moga-moga ini boleh didengar oleh ramai orang lah, agar masyarakat kita kembali sadar bahwa institusi pendidikan agama Islam yang paling maju, yang paling hebat itu adalah institusi pondok. Saya pernah duduk ke Kelantan. Saya banyak mendengar tentang sejarah perjuangan pondok Tok Kenali. Luar biasa, Tok Kenali, luar biasa. Seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Makam beliau ada di Kubang Krian, Kelantan lah. Saya masa duduk dekat kawasan Pasir Tumbuh itu, saya selalu ziarah ke makam Tok Kenali. Saya banyak dengar lah sejarah tentang perjuangan pondok dan dakwah daripada Tok Kenali, itu luar biasa. Pada masa itu Kelantan menjadi pusat pendidikan Islam yang cukup masyhur lah di kala itu, di masa itu. Ramai pelajar-pelajar daripada negeri-negeri daripada luar negara pun ramai yang datang belajar kepada beliau. Yang saya dengar dan saya baca sejarah beliau itu luar biasa. Dan itulah yang ingin dan perlu kita perkasakan semula. Institusi pondok, bukan setakat pondok tahfiz. Kalau pondok tahfiz ini kurang juga. Kena ada belajar kita, kena ada alim kat situ. Ya, bukan setakat tahfiz je. Kalau setakat tahfiz maknanya bila mana dia orang dah hafaz Al-Quran, setakat boleh menjadi imam je. Tak boleh menjadi ustaz, tak boleh nak sampaikan kuliah-kuliah dan ceramah sebab tak ada ilmu. Ya kan? Setakat hafaz je. Dan itu adalah sesuatu yang dah okey dah, tapi tak sempurna. Macam mangga lah, mangga itu macam mangga yang masak sebelum masanya nak masak, ya kan? Atau dimasak dengan cara paksa. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu diistilahkan dengan mangga karbitan, maknanya mangga muda yang masih muda lagi kan, ya. Tapi dipaksakan agar masak dengan cara apa sih ini orang panggil istilahnya, diletak dan dibagi karbit, ada satu benda itu untuk memanaskan hawa dia sehingga nampak daripada luar itu kuning, ya kan? Kita kupas kopek, tengok dalam kuning, memang menggoda selera lah kan. Tapi bila mana kita try, kita makan, oh ternyata masam. Macam itulah orang-orang yang ilmu tak ada, ilmu tak matang lagi, tapi dah menyampaikan ilmu kepada masyarakat kita. Dan itu akan menjadi fitnah dan musibah yang cukup besar. Ya mohon maaf lah kalau ada orang yang tak puas hati itu, ya mohon maaf lah. Saya setakat menyampaikan apa yang disampaikan oleh para ulama. Saya tak ada kepentingan yang lain, insya Allah. Allahu Akbar. Wala yakfi fi dzalika ma'rifatul arabiyyati wahdaha, dan tidak cukup setakat paham tentang bahasa Arab. Kata beliau, untuk menafsirkan Al-Quran tak cukup setakat pakar bahasa Arab, tak cukup. Pakar bahasa Arab itu sebagai asas utama setelah menghafaz Al-Quran dan menghafaz hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Balla budda ma'aha min ma'rifati ma qalahu ahlu tafsiri fiha. Ya. Akan tetapi dia kena faham juga, kena mengetahui tentang pendapat-pendapat atau pandangan-pandangan pakar tafsir tentang ayat yang ingin ditafsirkan itu. Dia kena menakal. Oh, menurut Imam Fakhrul Razi tentang penafsiran ayat ini, ya, dalam kitab beliau macam ini. Imam Al-Alusi macam ni, ya.
Imam Zamakhsyari macam ni. Lepas tu Imam Al-Baydawi macam ni. Imam Qurtubi macam ni. Imam Tabari macam ni. Barulah dia menimbang, dia berfikir, oh, banyaknya pendapat para ulama, penafsiran para ulama, banyak hadis, demikian juga banyak asar-asar yang menjelaskan tentang penafsiran satu ayat ini. Barulah dia mengkaji, oh dia susun, oh menurut bahasa Arab, kaidah bahasa Arab, oh penafsiran ini lebih kuat nih dibandingkan ini. Lebih tengok menurut periwayatan, oh hadis ini lebih sahih dibandingkan ini. Macam itulah cara dia mengkaji tafsir. Ya. Dalam membuat kajian tentang tafsir macam itu, bukan suka-suka hati, ambil pendapat ini terus sampaikan, ambil pendapat ini terus sampaikan. Kalau sekiranya pendapat itu pendapat yang lemah ataupun mungkin pendapat yang dinafikan oleh para ulama, maka akan menjadi, maknanya kita telah menjadi seorang penyebar fitnah lah kan. Nauzubillah. Jadi nak menyampaikan ilmu agama ini bukan senang, bukan senang. Allahu Akbar. Pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala cukup berat. Malah baginda Rasulullah SAW pernah bersabda seperti mana saya sampaikan pada perjumpaan sebelum ini kan. Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang cakap menafsirkan Al-Qur'an mengikut isi kepala dia tanpa kepakaran, maka kena sedialah dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillah. Oleh sebab itu, ya, serahkanlah suatu perkara itu kepada orang yang pakar. Jangan suka-suka hati nak masuk campur tentang perkara-perkara yang kita bukan pakar di dalamnya kan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Isra, "Wa la taqifu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah kamu masuk campur tentang perkara-perkara yang kamu tak faham di dalamnya tentang perkara itu. Demikian juga dalam hadis baginda Rasulullah SAW, "Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah." Siapa orang bila mana diserahkan suatu perkara yang bukan kepakaran dia, maka tunggulah musibah, bencana, fitnah akan berlaku. Dan itu telah berlaku. Itu telah pun berlaku. Ramai orang yang bukan pakar tafsir mengajar tafsir. Ramai orang yang bukan pakar fiqh mengajar fiqh. Ramai orang yang mengajar hadis bukan kepakaran dia bukan hadis. Sehingga menimbulkan Menimbulkan kekeliruan di tengah masyarakat, pergaduhan di tengah masyarakat. Allahu Akbar. Tetaplah belajar. Jangan bosan untuk belajar, sebab semakin kita belajar, semakin bertambah ilmu kita, akan semakin nampak yang kita ini jahil. Akan semakin nampak betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala yang belum kita ketahui. Itulah mengapa para ulama itu semakin tua semakin semangat untuk belajar, sebab semakin nampaklah kejahilan mereka. Semakin nampak, semakin sedarlah bahwa dia orang itu masih belum mengetahui banyak benda. Tapi kalau ada orang yang puas hati, baru setakat menghadiri satu majelis, baru 1-2 bulan lepas itu dia rasa diri, alhamdulillah dah alim dah, saya agak-agaknya dah boleh menjadi ustazah nih. Nauzubillah. Tertipu oleh nafsu sendiri. Faqad yakunu mujtami'ina ala tarkil zahir aw ala iradatil khusus, karena terkadang-kadang para pakar tafsir ini telah bersepakat untuk membuang atau meninggalkan pemahaman satu ayat secara zahir. Dia orang tak guna, makna zahir ini bahaya nih. Kalau kita ikut makna zahir ini bahaya, kita kena takwilkan, sehingga dia orang tak guna makna zahir itu. Para ulama terkadang bersepakat, pakar tafsir macam itu. Contoh misal, ayat yang selalu kita dengar lah kan, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Para ulama tafsir yang betul-betul mu'tabar, ulama tafsir yang betul-betul mu'tamadin atau mu'tamidin, yang dipegang dan berpegang teguh kepada manhaj tafsir itu, dia orang tidak akan memahami ayat itu secara zahir. Sebab bila mana difahami secara zahir, boleh menimbulkan masalah besar pada akidah. Lalu kemudian dia orang bersepakat, ayat ini kita tak boleh memahaminya secara zahir. Kita kena mentakwilkan ayat ini agar makna dia betul sesuai dengan kaedah-kaedah akidah Ahlussunnah wal Jamaah macam itu. Datang pula puak-puak Wahabi, Salafi itu
Ayat ini kita kena fahami secara zahir bahwa Allah bersinggasana di atas arsy. Baik. Maknanya Allah macam makhluk lah, duduk di atas kursi kan. Maknanya perlu kepada tempat, perlu kepada masa. Nauzubillah. Itu bukan akidah kita. Nah, di sini beliau mengatakan, ya, faqad yakunu mujtami'ina ala tarki zahir. Ya, terkadang-kadang para ulama tafsir, pakar tafsir ini bersepakat untuk tidak menggunakan makna zahir daripada ayat itu, sebab boleh menimbulkan masalah pada akidah dan juga boleh menimbulkan masalah dalam hukum-hukum yang lain. Nah, ini kita kena paham ini. Ya, kita kena paham. Ya. Au ala iradatil khusus, ataupun ayat ini disepakati oleh para ulama bahwa maksud daripada ayat ini khas untuk masalah ini aja. Ya, sifatnya tidak umum. Ya kan? Awil idmari au ghairi dzalik, demikian juga. Ya. Idmar artinya menyembunyikan, maknanya ada makna tersembunyi yang tersirat di dalamnya yang tidak difahami oleh orang-orang biasa, orang-orang yang bukan pakar dan lain sebagainya, kata beliau. Mimma huwa khilafuz zahir, yang dikira sebagai sesuatu yang bercanggah atau berlawanan dengan zahir. Tetapi itulah yang diambil, maksud itulah yang diambil sebab sesuai dengan kaidah-kaidah akidah kita. Walaupun bercanggah dengan makna zahir, tetapi ya janji dia telah pun sesuai dengan dengan kaidah-kaidah akidah, sama ada akidah ataupun kaidah-kaidah yang lainnya. Seperti tadi yang saya contohkan kan, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kalau kita nak mengambil makna zahir dia, maknanya kita menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dan makhluk. Nauzubillah, itu dah bercanggah dah dengan akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Wa kama idza kana adh-dhahiru mushtarakan atau mushtarikan baina ma'anin fa'ulima fi mawdi'in anna al-murada ahadul ma'ani thumma fassara kulla ma jaa'a bihi fa hadha kulluhu tafsirun bir-ra'yi wa huwa haramun wallahu a'lam. Demikian juga bila mana dia berjumpa dengan lafaz mushtarak, maknanya satu lafaz yang mempunyai multi maksud, makna, pengertian. Ya. Fa'ulima fi mawdi'in, dan dia telah diketahui dalam satu tempat annal murada ahadul ma'ani, ya, bahwa yang dimaksud daripada beberapa makna itu adalah setakat satu makna aja. Ya. Tsumma fassara kullama jaa'a bihi. Kemudian dia menafsirkan satu makna yang diinginkan dari sekian makna yang dikandung oleh satu lafaz itu dengan penafsiran atau dengan makna keseluruhan. Oh, itu berbahaya. Itu berbahaya. Itu sangat berbahaya. Sesuatu yang mempunyai makna khusus, lalu kemudian kita gunakan makna-makna yang lain yang sifatnya umum untuk menafsirkan maksud daripada ayat itu. Itu sangat berbahaya. Fahadha kulluhu tafsirun bir-ra'yi, dan ini merupakan semua contoh yang di atas tadi yang tak betul itu, yang dicanggah tadi itu merupakan bagian daripada penafsiran dengan akal. Wa huwa haramun, dan hukumnya haram. Wallahu a'lam, kata beliau, hukumnya haram. Kita ada masa dalam 10 menit lagi. Faslun wa yahrumul mira'u fil Qur'ani wal jidalu fihi bighairi haqqin. Pasal yang menjelaskan tentang hukum haram berdebat dan berbantah-bantahan tentang penafsiran Al-Qur'an bagi orang yang tidak mempunyai kepakaran dan bukan ahlinya. Bighairi haqqin, tanpa kebenaran. Dan itu banyak berlaku kan. Tengok aja kat media sosial itu. Bilik komen kan. Berdebat tentang satu ayat. Tengok Facebook dia, alamak, ini abang penjual kangkung lah nih. Ini abang penjual roti canai, tapi Masya Allah dia cakap seolah-olahnya lagi pandai, lagi alim dibandingkan Tuan Mufti. Masya Allah, itu fitnah yang paling besar di akhir zaman ini. Ya kan? Tengok ke Twitter, tengok ke Facebook, video pula, Masya Allah, ada orang tuh membaca Al-Quran pun tak betul lagi, tak pandai lagi, tapi dah menyalahkan para ulama, ya, menyalahkan para imam, menyalahkan para mufti, na'udzubillah. Dan itu yang banyak berlaku, fitnah akhir zaman macam itu. Wa min dzalika an tadhhara lahu dalalatul ayati ala syai'in yukhalifu madhhabahu. Ya. Wa min dzalika, di antara contoh beliau, wa min di sini litaswir, maknanya beliau nak menggambarkan bagi satu contoh. Ya, beliau mengatakan di antaranya adalah
Seseorang yang melihat satu ayat, wah, ayat ini sesuai dengan kepentingan dia. Sesuai dengan kepentingan dia, boleh bagi sokongan kepada mazhab dia, walaupun sebenarnya dia tak seberapa paham tentang maksud daripada ayat itu. Tapi secara zahirnya ini boleh saya guna untuk membela mazhab saya. Dia orang guna untuk membela mazhab tanpa melihat dan memastikan maksud sebenar daripada ayat itu. Itu hukumnya haram. Wa yahmila ihtimalan dha'ifan muwafaqata mazhabihi, dan ya, dia membawa ayat itu dengan pemahaman yang dhaif, ya, sesuai dengan kepentingan mazhabnya. Kemudian menggunakan ayat itu sebagai dalil atau hujah untuk membela mazhab dia, walaupun dia tak seberapa paham tentang maksud dan kandungan daripada ayat. Wa yahmiluhu ala mazhabi, kemudian dia membawa ayat itu untuk pembelaan terhadap mazhab dia. Wa yunaziru ala dzalika ma'a dhuhuriha fi khilafi ma yaqul, dan kemudian dia berdebat dengan membawa pemahaman-pemahaman seperti tadi tentang ayat tersebut, walaupun hakikatnya tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Maksud daripada ayat sebenar itu tak sesuai dengan apa yang dikatakan. Wa amma man yadhharu man la yadhharu lahu dzalika fa huwa ma'dzurun, adapun seorang yang tidak seberapa paham tentang maksud dan kandungan daripada perkara itu, maka dia dimaafkan. Dimaafkan. Janji dia tak guna ayat itu untuk berdebat dengan tujuan untuk membela mazhab dia. Wa qad shahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Dan telah sahih daripada riwayat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, demikian juga imam yang lain. Al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Berdebat tentang maksud dan kandungan daripada Al-Quran itu hukumnya kufur bagi orang yang tidak mempunyai kepakaran di dalamnya. Qala Al-Khattabi, Imam Khattabi yang bernama Imam Muhammad bin Ibrahim Ibn Al-Khattab Al-Basti radhiyallahu taala anhu berkata, al-muradu bil mira'i asyak. Yang dimaksud dengan mira' adalah keraguan. Waqilah, dan ada juga pendapat yang lain yang mengatakan al-jidalu al-musyakkiku fi, suatu perdebatan yang menyebabkan timbulnya suatu keraguan di dalamnya. Al-jidalu alladhi yaf'aluhu ahlul ahwa'i fi ayatil qadri wa nahwiha, ataupun pendapat yang lain yang dimaksud dengan mira adalah perdebatan tentang ayat-ayat, tentang suatu ayat yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai kepakaran, ahli nafsu, maksudnya mengikut hawa nafsu, ya, berkenaan dengan ayat-ayat tentang takdir dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Itulah setakat apa yang boleh kita baca pada pagi hari ini, ya, tentang hukum keharaman untuk menafsirkan Al-Quran, ya, mengikut hawa nafsu. Nah, saya bagi tahu kepada para jamaah, kalau nak belajar tafsir, nak belajar hadis itu kena cari orang yang pakar. Kalau tak jumpa pakar, tak payah belajar tafsir, tak payah belajar hadis. Cari dulu, ya, apa dia ilmu-ilmu yang lain yang kita dah jumpa ada orang yang pakar untuk mengajar kita. Kalau kita nak belajar tafsir, kita tak jumpa dengan pakar tafsir, kita carilah. Oh, kalau macam itu saya tukar dengan fiqh, cari pakar fiqh. Dan alhamdulillah di Malaysia ini secara amnya pakar fiqh itu ramai, terutama budak-budak pondok. Carilah budak-budak pondok itu, ustaz-ustaz yang berkelulusan pondok itu, belajar fiqh kepada dia orang itu lagi selamat. Demikian juga belajar akidah. Belajarlah akidah kepada ustaz-ustaz pondok. Belajar tafsir kepada ustaz-ustaz pondok. Agar akidah kita, pahaman kita, ya, selamatlah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim.
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم عدد ما وسعه علم الله. Minta tolong kepada para jamaah khasnya, terutamanya video yang kali ini, pengajian kali ini, kalau boleh bantu share agar ramai ustadz-ustadz atau ya para pensyarah lah yang boleh tengok video ini, ya, agar menjadi pencerahan kepada umat kita. Masyarakat juga boleh boleh mengambil iktibar daripada khasnya video ini tentang cara nak mencari guru untuk belajar agama. Ya. Demikian juga berkenaan dengan manhajut ta'lim, ya, metode pembelajaran dalam Islam. Ya, moga-moga bermanfaat lah. Moga-moga ramai orang yang tengok video ini, sebab video ini diantara video yang paling muhim lah, yang paling penting dalam pembahasan terutama berkenaan dengan manhajut ta'lim. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.